A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam kuliah kita yang ke-13 mengenai dengan rawatan Islam. Kita telah membicarakan tentang sebelum ini tanda-tanda gangguan jin ketika jaga. Banyak yang kita dah kongsi. Dan pada malam ini, kita kongsi bersama pula. Apakah ciri-ciri, simptom, tanda-tanda gangguan ketika tidur? Ketika tidur, tentulah yang paling biasa dikatakan ialah mimpi. Selain daripada mimpi, ialah ciri-ciri tidur itu sendiri. Satu, mimpi. Yang kedua, ciri orang yang tidur. Pertama, kita lihat dari segi mimpi. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, baginda SAW bersabda yang mafhumnya lebih kurang, mimpi itu ada 3 jenis. Mimpi yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang jahat adalah daripada jin dan syaitan. Dan kalau mimpi yang tidak tentu hara, itu daripada pemikiran kamu sendiri. Jadi daripada sini kita dah dapat tafsirkan ciri gangguan ketika tidur. Mimpinya mestilah mimpi yang buruk, mimpi yang tidak menyenangkan jiwa. Ya. Yang pertama sekali yang selalu dikatakan dalam mimpi ini ialah bermimpi dengan berdepan dengan binatang. Sama ada ular, anjing, tikus, kalajengking. Tetapi konsepnya di sini lebih kepada yang menakutkan. Ya? Binatang yang menakutkan. Harimau, buaya. Tentulah kalau di Malaysia ini, tidak ada orang yang mimpi unta. Kerana unta tidak sesuai dengan di Malaysia. Jadi tak akan adalah orang Malaysia yang bermimpi unta. Kalau dalam buku-buku Arab, dia kata mimpi unta, mimpi bagal. Tapi di Malaysia tak mungkin benda ini berlaku. Jadi kalau bermimpi binatang ni, kalau Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali, dia bertanya dulu berapa bilangan binatang itu. Jika bilangan itu 1, bermakna orang jin sahaja yang mengganggu. Jika 2, 2 dan sebagainya. Jika banyak, mana banyak yang mengganggu. Itu yang ciri yang pertama. Kemudian kami dalam rawatan ini mengasingkan 2 jenis bentuk mimpi yang melibatkan binatang. Satu, binatang itu menyerang. Kalau ular, ular itu membelit, menggigit. Kalau harimau, harimau itu menerkam, mengejar dan sebagainya. Bagi binatang-binatang dalam mimpi yang menyerang, itu dimaksudkan dengan bahawa anda sedang diserang. Diserang biasanya melibatkan sihir. Ataupun diserang oleh saka seseorang. Tak wajib semua itu sihir. Tapi misalnya ada seorang yang bersaka, dia benci dengan kita, dia marah dengan kita, dan dia berkata di depan kawan-kawannya, aku tak suka dia, kalau aku jumpa aku bunuh dia. Contoh, dia berkata, walaupun dia mungkin melawak, dia hanya bergurau, tapi jin saka dalam tubuhnya telah mengambil sikap bahawa tuan saka dia ni, orang yang dia bersaka ini memang nak bunuh orang tu, maka dia akan serang.
Jadi jangan terus ambil kesimpulan bila bermimpi ini mestilah sihir. Tapi yang pasti ia diserang. Ada mimpi yang binatang, tapi binatang tidak menyerang. Contoh, dia bermimpi harimau putih. 2 ekor. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Jadi mimpi binatang begini, yang tidak menyerang, dia lebih bersifat sama ada binatang ini selalunya dikaitkan dengan saka atau binatang yang menjaga, jin yang menjaganya. Ada jagaan, dia ada penjaga. Katalah dia mimpi ular, tapi ular tu cium-cium dia saja, tak gigit dia pun. Mana itu belum boleh dikatakan dia diserang. Tetapi dia mempunyai saka, dan saka ini dalam bentuk ular. Jin ular. Jadi, bermimpi binatang adalah satu yang selalu kita kaitkan dengan gangguan. Cuma dengan syarat tadi, pertama mesti menakutkan. Yang kedua, binatang itu binatang menakutkan. Setakat mimpi burung, ikan, benda-benda yang tidak menakutkan, itu mungkin pemikiran kita sendiri. Aktiviti kita semalam apa? Kita pergi ke zoo negara, tengok ikan cantik-cantik, mimpi. Jadi itu bukan gangguan. Baik. Mimpi juga ada dikaitkan dengan tempat. Dan tempat ini mestilah tempat yang menyeramkan. Kalau mimpi duduk dalam masjid, mimpi sembahyang, itu bukanlah mimpi yang menakutkan. Tetapi kita mimpi misalnya sesat dalam hutan. Dan biasanya kita akan bermimpi di tanah perkuburan. Atau kita berada di kawasan yang busuk. Bagi mereka yang bermimpi di kawasan hutan, kita boleh kaitkan bahawa kemungkinan jin yang mengganggu dia adalah jin hutan. Kita relate begitu. Kalau dia bermimpi bahawa dia berada di tanah perkuburan, selalunya kita kaitkan bahawa jin yang di tubuhnya itu adalah berasal daripada tanah perkuburan. Begitulah seterusnya. Sama juga. Dan adalah ciri-ciri lain yang telah kita bincangkan sebelum ini. Misalnya kalau dia jin kubur, orang ini akan merasa tak ada motivation, rasa nak mati, di samping dia bermimpi tadi. Baik. Apa lagi bentuk mimpi? Mimpi yang lain ialah seperti bermimpi kita meninggal atau mati ramai orang yang meninggal. Orang yang kena kapan, suasana yang menakutkan. Mimpi kena kapan, mimpi anda sendiri kena kapan, selalunya dikaitkan dengan ciri-ciri sihir untuk membunuh. Motifnya ialah membunuh. Tapi kalau anda seorang perawat, kalau anda melihat ciri-ciri ini, anda jangan terus beritahu bahawa awak ini sebenarnya kena sihir, dan sihir ini sihir membunuh. Kerana statement ini akan menakutkan pesakit. Cuma selaku seorang perawat, anda dah macam detect kemungkinan orang ini ada masalah dan dia disihir, dan orang yang menyihir ini mengarahkan jin ini untuk membunuhnya. Tapi tak payah cerita kat dia. Ini hanya kita punya bentuk simpanan kita dalam rawatan. Apa lagi mimpinya? Mimpi jatuh di tempat tinggi. Dia naik, jatuh. Naik, jatuh. Jadi ia menakutkan, menyeramkan. Selalunya jenis mimpi dan jatuh begini, ini berkaitan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan harian. Ini bukan sihir, bukan saka. Ini kemungkinan kita ada masalah dengan jin berkenaan. Contoh, dia marah dengan kita, lalu dia memimpikan begini. Misalnya, mudah sangatlah, kita tidur. Dalam Islam, sebelum kita tidur, di antara perkara yang disunatkan ialah untuk menyapu. Kena sapu dulu. Kawasan tidur kita tu, dikibas-kibas dahulu.
Itu sunnahnya. Supaya tidak ada satu benda-benda yang memudaratkan kita. Yang kedua, sebelum kita tidur kadang-kadang makhluk itu berada di katil kita, di tempat kita tidur. Maka bila kita maka dia kena ke tepi. Tetapi ada orang, dia terus naik atas katil, naik atas tilam dia, terus baring. Maka bayangkan, sebelum kita baring tu ada orang lain yang tak dapat dinampak ni, telah baring kat situ. Mana dia marah? Bila marah, dia akan membuat satu cerita kepada kita tentang mimpi-mimpi yang menakutkan begini. Baik. Sebelum saya lupa, sebelum saya akhiri nanti, saya akan memberikan anda tips bagaimana untuk tidak bermimpi. Kerana mimpi ini satu yang memberi petunjuk dari satu segi, tetapi dia mengganggu dalam kehidupan. Habis Ustaz, kalau saya dah tak mimpi, macam mana saya tahu ada gangguan? Orang yang tak bermimpi tentang gangguan, maknanya dia tak ada gangguan. Tetapi kalau orang itu dibuat macam mana pun masih juga bermimpi, maka dia ada gangguan. Itu kesimpulannya. Baik. Apa lagi? Mimpi bersama seorang. Kalau dia seorang perempuan, dia bermimpi seorang lelaki. Ini selalunya dikaitkan dengan jin yang jatuh cinta dengan orang berkenaan. Dan dia akan datang dalam mimpi. Dan ia dikaitkan seperti kalau misalnya anda seorang peminat bintang filem siapa, Hollywood ke Bollywood saya tak tahu, katalah contoh Shah Rukh Khan kan, anda minat dengan filem Hindustan dan anda memang menjadikan seorang wanita ini menjadikan Shah Rukh Khan ini sebagai idola pelakon dia, maka anda akan bermimpi Shah Rukh Khan dalam mimpi anda. Kerana dia nak dirinya dilihat sebagai sesuatu yang menyeronokkan anda. Okey, tetapi kalau anda seorang dan mimpi ini berulang-berulang, dia akan pergi ke legah yang jauh. Mana mimpi nanti dia akan pergi jauh. Mimpi pertama misalnya berkahwin dengan dia. Berkahwin, ada majlis kenduri, bersanding, sonok, gembira. Kemudian, lebih dahsyat daripada itu, kalau mimpi ini dibiarkan dia akan berterusan, dia akan bermimpi, akan bersama dengan makhluk ini dalam mimpi. Dan amat dahsyat ya, kalau mimpi ini almost every night, setiap malam, mimpi bersama sehingga mencemaskan. Dan selalu kalau tahap begini, orang ini dah berada dalam keadaan under control. Dia sudah nanti macam Siri tadi, menyendiri, tak suka bergaul dengan orang lain, menyangka orang lain semua marah dengan dia, tak suka dengan dia, malam tak boleh tidur, siang dia tidur, bila tidur, bila malam dia tidur, dia bermimpi bersama, dan kadang-kadang dia kena ambil putusan, sama ada dia suka atau tidak. Dan sekiranya dia gagal memutuskan, maka dia akan dalam keadaan kawalan penuh oleh makhluk ini, dan mengambil sedikit masa untuk disembuhkan. Wallahu a'lam, itu semua izin Allah. Baik. Mimpi bersama dengan seseorang. Tidak semestinya menakutkan, tetapi ia merupakan satu perkara yang dikatakan sebagai gangguan jin asyik. Salah satu lagi bentuk mimpi ialah mimpi berada dalam pertemuan. Misalnya yang pertama tadi, dia misalnya diserang oleh seekor ular. Kemudian dalam pesan itu dia lari. Satu keadaan. Dalam satu keadaan lain pula, dia bermimpi diserang oleh ular. Kemudian dia melawan ular ini, dia berkelahi dengan ular ini, dan dalam perlawanan itu dia kalah. Atau dalam satu bentuk mimpi lagi, dia berlawan dengan ular, dia berlawan dengan ular itu dan dia dapat mengalahkan ular. Ini apa maksudnya? Maksudnya kalau dia kalah berlawan dalam apa-apa perlawanan pun, maka bermakna dia telah tidak dapat mengawal dirinya
dalam menghadapi gangguan jin. Tetapi kalau dia bermimpi, dalam mimpinya dia menang dan dia dapat mengalahkan jin itu, maknanya zikirnya, protectionnya, amalannya dengan izin Allah membantunya mengalahkan. Orang yang macam ni dia tak perlu pergi rawatan. InsyaAllah. Perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan Allah, dia mampu. Dan dia tak perlu rawatan. Yang perlu rawatan ialah mereka yang kalah dalam mimpi. Baik, apa mimpi lagi? Ia bermimpi berjalan di atas air atau darah. Dia bermimpi banjir. Dia sama juga, kalau dia bermimpi banjir dan dia lemas dalam banjir, mana dia ada gangguan. Dan lebih dahsyat daripada itu, kalau dia mimpi banjir dan air banjir itu air darah. Jadi sama juga, dia menang atau kalah. Tetapi secara spesifiknya, kalau dia mimpi tentang air banjir ini adalah darah, dia kebanyakannya dikaitkan dengan sihir. Itu di antara tanda-tanda. Seterusnya, bermimpi makhluk-makhluk yang pelik. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tidak normal. Maka bermimpi dengan makhluk yang begini, pelik begini, selalunya dikaitkan dengan apa yang dikatakan sebagai makhluk ini. Mana ini kemungkinan anda telah pernah berada di alam mereka. Maksudnya, anda telah berada di tempat-tempat mereka. Anda masuk hutan misalnya, di hutan itu ada perkampungan mereka, dan anda telah pernah tersentuh dan sebagainya, sehingga kan mereka boleh masuk ke dalam tubuh anda. Baik, apa mimpi seterusnya? Mimpi seterusnya ialah mimpi kanak-kanak. Mimpi kanak-kanak. Mimpi kanak-kanak ada dua lah. Satu ialah mimpi lanjutan apabila anda telah bermimpi dengan seorang lelaki, anda telah kahwin, kemudian anda ada bermimpi dengan anak. Dalam kes ini dibayangkan bahawa anda telah mempunyai anak dengan jin berkenaan. Dan anak ini berada di alam sana lah. Itu ciri yang satu. Ciri yang kedua, anda tak pernah pun bermimpi dengan seorang lelaki, anda tak pernah berkahwin dalam mimpi, tak pernah bersama dengan seorang lelaki, tapi anda bermimpi menyusukan seorang kanak-kanak atau berada dengan kanak-kanak. Ia selalunya dikaitkan dengan isu saka. Wallahualam, tapi begitulah yang selalu kita dapat kaitkan bahawa anda telah menerima saka. Makna saka telah pun dipindahkan kepada anda. Dalam masalah saka ini, kalau dalam mimpinya ialah anda menerima sesuatu. Tadi menerima bayi, budak. Ada setengah itu, ada orang memberi anda pakaian, memberi anda keris, memberi anda serban, memberi anda kain batik. Jadi bila kita menerima sesuatu, itu selalunya dikaitkan dengan isu menerima atau anda telah pun ada jin saka pada tubuh anda. Baik, ciri jin saka yang seterusnya ialah bermimpi rumah-rumah lama. Rumah yang bukan zaman sekarang. Rumah yang daripada papan, yang ada sampan, rumah lama lah. Mimpi rumah lama selalunya dikaitkan dengan saka. Kerana saka ini telah berada di zaman, jin saka ini telah berada di zaman dahulu. Bila dia dah berada di zaman dahulu, maka dia menggambarkan keadaan di mana mereka mula bertemu dengan manusia dan berlakunya isu perjanjian di antara manusia dengan jin ini yang akhirnya membentuk apa yang dikatakan jin warisan atau jin saka. Dan akhirnya untuk jin saka ini, ianya selalunya dikaitkan dengan mimpi orang-orang yang telah meninggal. Orang yang meninggal yang terdiri daripada saudara mara kita.
mak saudara kita, sebelah mak, sebelah ayah dan sebagainya. Tetapi mereka ini datang dalam mimpi kita, sama ada mereka secara seorang atau mereka secara berkumpulan. Jadi mimpi saudara mara, mak saudara, pak saudara yang meninggal dikaitkan dengan saka. Rumah, individu, anak, terima barang, ini adalah ciri-ciri saka baik. Jadi itu mimpi tentang perkara yang dikatakan perkara yang melibatkan begitu. Tapi ada juga mimpi yang berbentuk gambaran. Misalnya anda bermimpi sesuatu akan berlaku dan besoknya akan berlaku. Atau sebagai contohnya anda bermimpi bahawa seorang itu meninggal dunia dan besoknya didengar cerita orang itu meninggal dunia. Atau bermimpi bahawa anda akan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Besok bila anda bawa kereta, anda terlibat dalam kemalangan jalan raya. Jadi mimpi yang begini lagilah berbentuk menakutkan. Menakutkan sebab mimpi ini terjadi dalam alam nyata. Jadi macam mana boleh terjadi begini? Selalunya bagi kami melihat bila bermimpi begini, kami menyimpulkan bahawa anda ada bersaka. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana pada zaman sebelum kelahiran Nabi SAW, jin-jin ini boleh naik ke langit-langit atas. Dia ada stesen di langit-langit atas itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, tuan-tuan boleh baca. Bagaimana mereka duduk di sana dan mendengar perbualan malaikat. Perbualan malaikat ini mengenai dengan apa-apa yang mereka dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa catatan, rezeki, kemalangan apa yang berlaku, dan mereka memasang mendengar perbualan ini. Mana ini cerita masa depan. Jadi jin saka kita ni, kerana dia kononnya sayang dengan kita, dia merupakan pelindung kita, kononnya, dia akan membeli data ini daripada jin-jin yang sebelumnya. Kita tahu kita ada DNA yang dikenali dan memang perkara ini sudah tercatat apa yang berlaku. Dan mereka membayar dengan harga yang mahal. Lalu, bila mereka dapat maklumat ini, bila sampai ketika yang benda itu nak berlaku, dia menggambarkan dalam mimpi. Tetapi ramai yang mengatakan, hadis Nabi juga mengatakan, maklumat yang mereka berikan ini hanya 1% sahaja yang benar. Janganlah tuan-tuan takut. Tuan-tuan tak akan boleh bermimpi dengan mimpi yang berulang benar. Tak jadi. 1-2 je. Bukan semua perkara, hari mimpi betul, besok mimpi betul, besok betul. Tak ada. No such. Tak ada yang demikian. Jangan takutlah. Tetapi anda jangan bila bermimpi ini berkeyakinan bahawa anda sedang dibantu. Tak. Ini hanyalah muslihat-muslihat tertentu. Baik. Okey, itu cara mimpi. Selain daripada mimpi, ada perkara lagi yang diperhatikan. Misalnya, dia tak mimpi tapi dia bangun, dia tidur, tetapi dia berjalan waktu tidur. Dia merayau waktu tidur. Ada satu kisah, satu keluarga yang pernah saya jumpai. Bukan dia seorang, tapi satu keluarga ini berpindah randah ketika tidur. Sampai mereka menyedari. Dan ini bagi saya adalah kes yang kuat. Orang yang berjalan, orang yang berpindah, even dia boleh masak nasi, even dia boleh memotong bawang, tetapi dia tak tahu pun apa yang dia buat, maka orang ini pada lazimnya dia ada gangguan. Jadi berhati-hati dalam suasana ini. Baik, apa lagi? Bercakap-cakap ketika tidur. Mana bercakap ini sama ada suaranya jelas atau tidak. Mana orang ini bagi orang yang sedar melihat dia, mana dia sedang bermimpi lah.
dia keadaan bermimpi, dia bercakap. Kemudian kadang-kadang dia mengeluh, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia ketawa. Jadi ciri begini ialah ciri orang yang ada gangguan. Baik. Satu lagi ciri yang selalu dikaitkan dengan keadaan tidur ini ialah dia kacip gigi. Dia makan. Dia menggegarkan giginya seolah-olah gigi ini berlanggar dan berbunyi. Ada setengah perawat mengatakan ini ciri orang yang bersaka. Wallahu alam, tetapi kebanyakan mereka yang kalau tidur dia melanggarkan giginya di antara satu sama lain, itu di antara ciri bahawa dia ada gangguan, ada jin di tubuhnya. Baik, yang lain ialah susah nak tidur. Susah nak tidur, walaupun tak ada masalah. Kalau ada masalah mungkinlah kan. Ini setiap malam susah nak tidur. Mana dia kena berusaha keras untuk tidur baru dapat tidur. Itu tanda gangguan. Yang kedua, mudah tidur tetapi terlalu mudah pula untuk terjaga. Tidur sekejap, terjaga. Tidur lagi, terjaga. Mana dia tidak dapat merasai nikmat sebagai seorang yang tidur. Saya rasa saya telah memberikan banyak ciri-ciri ketika tidur, dan sampailah akhirnya saya kata, saya nak memberi tips bagaimana supaya anda dan kita semua tidak bermimpi ketika tidur. Dan kalau kita bermimpi juga, maka itu menunjukkan anda masih lagi diganggu. Bagaimana caranya? Salah seorang tuan guru mengajar bahawa di antara cara supaya kita tak bermimpi ketika tidur ialah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali. Dan bacaan ini hendaklah dibaca sebelum tidur. Jangan baca ketika anda masih lagi belum lagi nak tidur. Tengah tengok TV dah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tengah kursus begini misalnya, dah mula baca Bismillah. Tak boleh. Memang kita dah naik atas katil, dah mula memang dah ni, duduk sebentar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali. Dan dalam Islam, ya tuan-tuan, kita diajar untuk membiasakan diri. Pertama, membaca Al-Fatihah. Yang kedua, membaca Ayatul Kursi. Yang ketiga, membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Amana Rasul dengan la yukallifullahu nafsan. Dalam hadis dinyatakan barang siapa membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh pencuri. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh perompak. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh binatang buas. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh binatang bisa. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh jin dan syaitan. Jadi, selain daripada ayat kursi, pastikan juga anda membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ini untuk berlindung. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan membaca 3 qul. Nabi angkat tangan begitu, baca qul huwallahu sampai habis 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nabi SAW tiup. Kemudian Nabi sapu, bermula daripada kepala. Kepala, muka, mana? Seluruh badan. Sapu seluruh badan. Kerana ini sunnah. Maka bila kita melakukannya, kita dapat 2 keadaan. Satu, kita melakukan sunnah, yang kerana sunnah ini ialah kaedah Nabi, yang Nabi tak pernah tinggalkan untuk melindungi diri daripada gangguan. Dan ini juga konsep pertama, konsep meniup. Ya? Nabi tiup. Yang kedua, konsep menyapu. Jadi, rawatan Islam, dia ada kaedah meniup, ada menyapu. Buat sapuan-sapuan begini. Baik, mudah-mudahan pertemuan ringkas kita malam ini dalam masa setengah jam begitu, kita membincangkan tentang tanda-tanda gangguan ketika tidur. InsyaAllah, dalam pertemuan akan datang, kita akan bincangkan tanda-tanda fizikal. Tadi tanda
Tanda fizikal ni maksudnya ialah kalau kita begini, apa dia? Sakit kepala, kenapa? Dan sebagainya. InsyaAllah, kalau Allah membenarkan, kita berjumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Dan kuliah kita yang akan datang sebelum kita masuk kepada bab-bab teknik-teknik rawatan, insyaAllah. Yang benar daripada Allah, mana-mana kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua, mengampunkan kita kerana kelemahan-kelemahan ini. Mudah-mudahan dengan tersebarnya maklumat ini, masyarakat makin sedar bahawa di sana ada kaedah yang boleh kita gunakan untuk melawan dan membenteng diri. Di sana kita yakin pertolongan Allah. Di sana kita yakin bahawa kita adalah khalifah di muka bumi yang Allah beri kekuatan untuk berdepan dengan makhluk-makhluk lain, insya-Allah. Jadi akhirul kalam, mari kita tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.